Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Kalau video sebelum ni kita ada satu pemain legenda, video kali ini pula akan memperkenalkan dua legenda catur dunia. Jadi kita ada perlawanan antara Anatoly Karpov melawan Viktor Korchnoi. Anatoly Karpov merupakan seorang grandmaster dari Rusia yang merupakan seorang bekas juara dunia. Dia pernah memenangi gelaran juara dunia bukan sekali, malah sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1975 sehingga 85, itu kali pertama, dan kali kedua ialah pada tahun 93 hingga 1999. Jadi dia merupakan seorang grandmaster yang sangat kuat. Manakala lawannya pula Viktor Korchnoi merupakan seorang grandmaster yang lahir di Soviet Union dan kemudiannya menetap dan menjadi warga negara Switzerland. Korchnoi juga merupakan seorang grandmaster yang sangat kuat, malah dia diiktiraf sebagai antara salah seorang grandmaster yang kuat yang belum pernah memenangi gelaran juara dunia dalam sukan catur. Perlawanan ini merupakan perlawanan final bagi pertandingan Candidates Tournament, di mana pemenang bagi pertandingan ini akan mempunyai hak untuk mencabar juara dunia pada masa tersebut, iaitu Bobby Fischer. Baik, jadi jom kita tengok game ni. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Anatoly Karpov, manakala hitam pula dimainkan oleh Viktor Korchnoi. Kat sini putih mula dengan E4. Kita ada C5, Sicilian Defense. Knight F3, D6, D4, pawn makan pawn, knight makan pawn. Knight F6, menyerang pawn di E4. Knight C3, mengawal pawn. G6, ini merupakan Sicilian Defense Dragon Variation. Perlawanan bersambung dengan bishop ke E3, bishop G7, F3, Knight C6, Queen D2. Baik, ini sebenarnya merupakan gerakan-gerakan utama yang biasa dilakukan dalam opening Sicilian Defense Yugoslav Attack Variation. Kat sini hitam castling dan putih bishop ke C4. Baik, idea utama dalam variasi opening ini ialah untuk bishop datang ke H6 dan seterusnya membunuh bishop hitam di G7. Dalam opening Sicilian Defense Dragon Variation, bishop G7 ni merupakan satu bishop yang sangat kuat sebab ia membuat dua kerja kat sini. Yang pertama, dia menjaga kubu king hitam, dan yang kedua ialah dia merupakan seorang ejen penyerang yang sangat hebat di diagonal yang saya tunjukkan kat sini. Jadi dia buat satu kerja kat situ dan ia adalah sangat bagus untuk putih untuk cuba bunuh bishop di G7 kat sini. Baik, jadi permainan diteruskan dengan bishop ke D7. Kita ada H4, satu gerakan pawn yang agresif oleh putih, oleh Karpov untuk cuba menyerang di sebelah king side. Rook ke C8, mengambil file C kat situ. Selain tu hitam juga boleh membuat discover attack kat situ. Rook menyerang bishop di C4 kat situ. Jadi Karpov memainkan bishop ke B3. Kita ada knight E5, 0-0-0, castling panjang. Ini merupakan satu posisi yang menarik bagi saya sebabnya kita ada posisi castling berlawanan arah. Siapa yang lebih cepat membuat serangan ke arah kubu king, dialah yang akan memenangi perlawanan. Itu yang biasa berlaku dalam posisi macam ni. Jadi kat sini kita ada hitam knight ke C4 menyerang queen, bishop makan knight, rook makan bishop. Sememangnya putih perlu berhati-hati kat sini. Bishop ke H6 mencuba untuk membunuh bishop di G7 masih tidak boleh dimainkan kat sini sebabnya hitam mempunyai satu taktik. Korang boleh pause video ni dan cari apakah taktik yang boleh dibuat oleh hitam kat sini. Knight makan pawn di E4, membuka laluan bishop di G7 ni membuat serangan. Dan kat sini kalau putih mencuba makan knight di E4 itu, sebab knight itu sedang menyerang queen Jadi kalau knight makan knight, kita ada rook makan D4 menyerang queen lagi. Dan kalau queen contohnya lari ke E3, kita ada rook makan rook membuat check, rook makan rook dan seterusnya. Dalam posisi ini
hitam akan mempunyai kelebihan 1 pawn manakala serangan putih telah pun dilumpuhkan. Jadi sememangnya posisi ini lebih bagus untuk hitam. Oleh sebab itu, Karpov telah memilih untuk memainkan H5, memberikan pawn secara percuma dengan idea untuk mengaktifkan rooknya di file hash kat situ. Jadi, knight makan pawn. Kita ada G4 menyerang knight dan knight kembali ke F6. Kat sini, sekali lagi bishop tak boleh nak pergi ke H6. Sebabnya taktik yang sama boleh dibuat. Oleh sebab itu, Karpov telah memilih untuk gerak knight ke E2, knight D ke E2 dan move ini merupakan satu move yang bagus sebab ia mempunyai banyak tujuan. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, bishop ingin ke H6 menyerang ataupun membunuh bishop di G7. Itu yang pertama. Yang kedua, knight melarikan diri daripada serangan bishop ataupun taktik yang boleh dibuat sebentar tadi. Selain itu, dalam opening Sicilian defense, satu taktik ataupun strategi yang biasa dilakukan oleh hitam ialah untuk membuat sacrifice ataupun pengorbanan rook ke atas knight di C3 biasanya. Dengan gerakan knight ke E2, knight ni menjaga knight yang satu lagi. Jadi gerakan seperti rook mengorbankan dirinya di C3 sememangnya tidak dapat dilakukan. Jadi hitam, Korchnoi memilih untuk queen ke A5, mencuba untuk membuat serangan ke sebelah king putih. Karpov meneruskan dengan plannya iaitu bishop ke H6 dengan idea untuk bishop makan bishop dan seterusnya queen boleh datang ke H6 membuat check dan menyerang kubu hitam. Jadi kat sini Korchnoi telah memilih untuk bishop makan bishop. Kita ada queen makan bishop dan seterusnya rook F8. Kalau kita tengok di posisi ni, putih sedang mencuba untuk menyerang pawn di H7. Namun terdapat satu piece yang sedang mengawal pawn tersebut iaitu knight di F6. Kalau putih mencuba untuk menghalau knight tersebut dengan gerakan seperti G5, hitam boleh membuat satu defense ataupun pertahanan yang sangat menarik kat sini iaitu knight ke H5 memerangkap queen di H6 kat situ. Dan kalau putih cuba sekali lagi untuk mengalihkan perhatian knight tu dengan gerakan seperti knight ke F4, hitam boleh meneruskan serangan di file C seperti yang saya katakan tadi. Rook boleh makan knight di C3 membuat sacrifice. Kalau pawn makan, kita ada queen makan C3. Dan kat sini kita dapat tengok bahawa terdapat banyak ancaman yang boleh dibuat oleh hitam. Yang pertama ialah ancaman checkmate di C2. Selain tu, hitam juga mengancam untuk pergi ke E3, membuat fork kat situ, menyerang king dan juga menyerang knight. Dan sememangnya kat sini serangan hitam lebih cepat berbanding serangan putih. Jadi disebabkan itu telah memainkan gerakan rook ke D3 mengawal knight di C3. Rook ke C5 mengawal G5. Namun Karpov tidak mengendahkan gerakan Korchnoi. Dia terus pergi ke G5 menyerang knight. Sememangnya Korchnoi makan pawn tersebut dengan menggunakan rook. Rook makan pawn G5. Dan kat sini Karpov telah membuat satu gerakan yang cantik. Korang boleh pause video ni dan cari gerakan tersebut. Rook ke G5 membuat satu pengorbanan rook. Rook ke D5 ni merupakan satu gerakan untuk cuba mengalihkan perhatian knight tersebut. Jadi kat sini semestinya knight tak boleh makan rook di D5 tu. Sebabnya queen akan makan H7, king terpaksa lari ke F8 dan seterusnya kita ada queen H8 checkmate kat situ. Jadi apa yang Korchnoi buat kat sini ialah rook makan rook. Dan kita ada knight makan D5 mengancam untuk makan knight di F6 menghilangkan pertahanan pawn di H7. Selain itu, putih juga mengancam untuk makan pawn di E7 membuat fork kat situ menyerang rook dan juga menyerang king. Jadi Korchnoi rook ke E8 mengawal pawn di E7. Kalau putih cuba untuk memakan knight di F6, knight makan knight F6, ini merupakan satu gerakan yang sedikit tak bagus. Sebabnya pawn boleh makan knight, kita ada queen makan pawn H7, king lari ke F8, queen H8 check, king lari ke E7 dan di posisi ini putih telah pun kehilangan inisiatif untuk menyerang. Dia tak boleh untuk menyambung serangannya kat sini. Jadi sememangnya itu gerakan yang kurang bagus. Oleh sebab itu,
Karpov merupakan seorang yang sabar dan dia membawa satu lagi piece-nya untuk datang membuat serangan, iaitu knight E ke F4. Kita ada bishop ke C6 menyerang knight di D5 dan seterusnya E5 menyerang knight. Bishop makan knight, pawn makan knight dengan idea untuk checkmate di G7. Jadi hitam terpaksa makan pawn tersebut. E makan F6. Kat sini, oleh kerana knight di F6 sebentar tadi telah pun hilang, jadi putih boleh meneruskan serangannya, iaitu dengan queen makan pawn di H7. King terpaksa lari ke F8 dan kita ada queen H8. Dan di posisi ini, Korchnoi telah pun memilih untuk resign. Baik, jadi kenapa? Apa yang berlaku kat sini? Jom kita tengok. Kalau gerakan disambungkan, semestinya kat sini hitam terpaksa melarikan king ke E7. Jadi kita ada king E7 dan seterusnya knight boleh makan bishop di D5 sambil membuat check. Kalau queen makan knight tersebut, kita ada rook ke E1 membuat check ataupun lebih tepat lagi membuat taktik skewer kat situ. Jadi king terpaksa lari contohnya ke D7 dan kita ada queen makan rook E8 secara percuma. Kalau hitam memilih untuk tak makan knight tersebut, contohnya melarikan king ke D7, kita ada knight F6 membuat fork menyerang king dan rook, dan sekali lagi rook hitam akan mati secara percuma. Kalau king lari ke D8, queen putih sempat untuk melarikan diri dengan queen makan pawn di F6. Dan di posisi ini putih mempunyai kelebihan satu knight. Selain tu pawn di F7 ni pun akan mati. Dan sememangnya ini memihak kepada putih. Oleh sebab itu, Korchnoi telah pun resign selepas gerakan queen ke H8 check. Baik, jadi pertandingan final ni, pusingan akhir ni telah pun dimenangi oleh Karpov. Namun pada tahun 1975, Bobby Fischer telah memilih untuk tidak mahu mengekalkan kejuaraan beliau. Jadi gelaran juara dunia telah pun berjaya diambil alih oleh Anatoly Karpov secara automatik. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.